satu pemanggil macam-macam lah. Ibarat dia berbeza kerana apa? Tidak disebut secara qat'i di dalam hadis-hadis berapa kilo. Tak. Maka dia boleh bertayamum dan tidak wajib berusaha untuk pergi mendapatkan air tersebut kerana yang demikian itu adalah membebankan. Awak ada air, ada koliban air. Kita duduk di sini ni di Gulung Bila, maka tak payah pergi dah, boleh tayamum. Tak? Umpamanya. Kat kita ni memang banyak air lah. Kalau negeri tak ada air macam Johor, Negeri Sembilan tak ada air. Tak? Tak ada air. Ada lah, tapi kat kapung-kapung tak ada air. Lori mari atas. Lori mari atas pun bukan buat mandi, untuk buat minum sahaja. Untuk buat minum. Boleh tayamum tu. Tapi tak ngaji pula bawa tu. Tak? Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air sama ada secara hissi, seperti air itu berada dekat dengannya, tetapi ia dikawal oleh musuh yang ditakutinya. Air ada, tapi ada orang jahat. Musuh, bukan saja musuh, yang dia takut kepada musuh. Maknanya dia kalah dengan musuh. Ada peropok duduk dekat telaga. Umpamanya dia duduk atas rumah, takkan nak turun. Pok dia kata, tupang mandi junub dah boleh, pong tembok ada. Mana dia tengok dia bunuh kita. Maka duduk atas rumah tayamum. Boleh. Ambil tanah dan sebagainya. Ataupun binatang dikira musuh juga. Tapi binatang yang kita takut kepada dia, umpamanya rimau dia. Rimau ada 2 ekor duduk lepak biar kagak telaga. Tak? Kita nak terbang nak ambil wuduk, kita tak ada. Tak? Umpamanya. Maka boleh kita tayamum walaupun air ada. Sebelah dapur kita je, tapi rimau 2 ekor di tanah. Ni contohlah. Kalau berlaku lagu tu. Dia perkara ni kadang-kadang kita dengar nakal, tapi kadang-kadang kita berhajat nak faham benda seperti ni. Tak? Contoh yang biasa yang kita amal tayamum ni jaranglah berlaku. Biasanya dalam masalah solat ghaib. Solat ghaib ni, kalau makna mayat ada dalam kampung kita tak sah solat ghaib. Kita kena solat hadir. Tak, kita pergi kat jenazah. Tapi kalau mayat tu orang semayang mayat sebelah rumah kita. Tapi sebelah rumah tu antara kita dengan rumah dia tu ada rimau sekor dengan bawah. Maka boleh kita solat ghaib, kita duduk tahu rumah kita solat ghaib. Jenazah sebelah rumah saja. Turun mati kita. Dia masa tu boleh solat ghaib. Faham lagi? Jadi boleh dah. Jadi masalah ni mudah kita nak amal. Orang yang kita takut lah. Umpamanya. Orang yang kita takut tu dia bukan saja takut tengok muka saja tak. Orang ni takut tengok muka tapi tak buat benda ke orang. Tu tak boleh. Maknanya dia memberi mudarat kepada orang. Barulah kita tidak dibenarkan tidak turun daripada rumah, kita ambil jalan pintas bertayamum. Kata buat pun tayamum tak pergi dekat telaga dia kekek dia. Makmun tak dalil nak sebut. Atau tidak boleh menggunakan secara syar'i seperti dia merasa bimbang dan takut berlaku penyakit. Maknanya tak berlaku lagi, tapi kalau kena air dia boleh kena penyakit. Adalah jenis satu penyakit yang kalau kena air dia merebak penyakit. Atau bertambah lagi sakit atau lambat sembuh jika dia menggunakan air. Ni panjanglah perbahasannya dalam kitab-kitab ulama. Kalau kitab Jabir Sabilal Muhtadin, tak, kitab Bughayatul Tulab, tak, dalam kitab-kitab Arab, dalam kitab Majmu', kitab Raudah. Nah, ini panjang lagi perbahasan dia tentang sebab-sebab membolehkan kita bertayamum. Air itu banyak sebelah rumah kita saja, tapi buaya ada. Duk main pegang gigi air. Maka kita nak mandi junub, maka tayamum boleh. Sebab tayamum ini bukan saja ganti wuduk, juga mandi junub. Boleh mandi junub, angkat hadas haid dan nifas. Apabila dia berada dalam keadaan sedemikian, maka dia boleh bertayamum dan tidak lagi wajib menggunakan air sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang seorang sahabat mendapat luka parah daripada kepala, kemudian dia mandi, kemudian mati. Kes ni lah kita dengar sama hadis ni. Dia pecah kepala tapi dia pergi mandi juga dengan kepala-kepala mandi. Bila kena air merebak tubik darah, tak berhenti, mati. Ni satu kesilapan lah. Sesungguhnya Nabi kata memadai kepadanya yang mati bertayamum.
dan membalut lukanya dengan kain, kemudian dia sapu di atasnya dan basuh seluruh badannya. Lihat dalil ini pada bab menyapu di atas balutan yang telah lepas. Jadi dalam masalah mandi junub, kalau kepala tu pecah tak boleh kena air, tayamum lah. Rasulullah kata, apa yang dimandi sampai mati? Sebab yang dimandi ni seorang sahabat yang lain dia fatwa. Dia tak tahu hukum, dia tanya gua ni aku pecah kepala, nak buat gua ni, nak mandi junub. Maka seorang sahabat ni kata, tak boleh, kena rata air no. Dia pun jadi tak luka, mati terus. Ni fatwa barang-barang boleh bunuh orang pula. Nabi kata jangan buat gitu lain kali. Kalau pecah kepala, tayamum. Tayamum maksudnya sapu debu ke muka dan dua tangan. Niat bertayamum tu niat ganti daripada sapu air di kepala. Kerana kepala pecah tak boleh kena air. Kemudian Nabi kata basuh seluruh badan ni. Hak baki yang anggota yang tak sakit wajiblah mandi. Daripada ni lah, siapa yang ada luka pada tubuh badannya, maka dia dibenarkan tidak mengenakan air pada luka tersebut. Tetapi tubuh badan yang wajib yang tidak mengapa kena air, wajib capai air. Sebab ramai sangat orang duk kata bila kita ni ada luka, tak pakai tayamum saja tak payah mandi junub dah. Ini jelas satu perkataan yang salah, bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat. Dia kata kalau kita luka kepala pecah, kita tayamum lah. Tayamum sapu di muka, sapu di tangan kanan, tangan kiri debu, tak payah mandi dah. Tayamum lah. Tak. Yang kata gugur tu benda yang kita tak boleh nak buat, digugurkan. Kita tak boleh nak capa benda tu, iaitu kita nak basuh kepala luka ni, nak basuh tangan hak jahit ni, tak boleh. Dah lain boleh tak? Hak boleh tidak gugur daripada asal hukum syarak, iaitu wajib rata air. Ini kaedah la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa benda yang tidak boleh kita nak buat semua, bukan makna kita mesti tinggal semua. Kita tinggal benda yang kita tak boleh nak buat saja. Benda yang boleh buat, kena buat. Jadi Nabi pesan dah, kalau kepala pecah, luka tak boleh kena air, bertayamumlah, sapu debu muka dan dua tangan, kemudian basuh anggota yang lain yang boleh kena air. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Keadaan tersebut menyebabkan seorang merasa bimbang dan khawatir untuk menggunakan air, dan ia tidak mampu untuk memanaskan air. Boleh juga kerana terlampau sejuk. Pada negeri sejuk lah, negeri kita ni sejuk lagu mana, ingat sejuk-sejuk nak turun kena air, tak ada apa-apa. Kalau kena juga habis kuat kacik gigi kuku. Tapi kalau negeri salji, sejuk sungguh, memang tak boleh kena air lah. Tak, negeri salji, negeri Jepun, tak umpamanya, negeri Rusia, negeri orang putih, jenis salji jenis sejuk ni, kalau malang yang bersalji, tak saya kata Arab ada jenis sejuk, negeri Jordan, tak umpamanya Syria musim sejuk, tak boleh kena air. Air tu direbuh dulu baru mandi junub. Kalau nak mandi dalam periuk terus. Pasal apa? Pasal sejuk terlampau, bila kena air biasa jadi menyakit, jadi demam kura dan sebagainya. Maka tidak adalah yang dikatakan ad-dinu yusrun, agama tu mudah. Siapa beri mudarat dah pula. Maka bila terlampau sejuk, negeri yang sejuk, negeri salji, negeri ais, maka boleh. Air ada berlambak-lambak dalam rumah, tapi sangat sejuk, suhu sampai 10 darjah umpamanya, atau bawah daripada kosong, negeri Arktik, negeri Antartika dan sebagainya, maka kita tayamum, tak payah kena air. Al-Amru bil Al-As radhiyallahu an telah bertayamum daripada junub kerana takut binasa disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Nabi SAW memperakuinya, ini tidak memberi komen, tak kata tak betul, Nabi diam, Nabi bersetuju. Mendiam Nabi itu menunjukkan setuju. Ini setengah daripada takrir Rasulullah, Nabi benarkan. Dia hak betul, hak molek ni tak mesti Nabi kata betul tak. Nabi diam, Nabi tak komen, makna betul, makna boleh, makna halal. Macam orang makan binatang ni, bok padang pasir tu, orang makan depan Rasulullah, Nabi tak kata boleh makan, halal, bagus, sedap, tak haram. Nabi tak kata, Nabi diam, makan. Orang tahu pula ke Nabi. Nabi kata hamba tak pecah liur, kapung hamba tak ada. Lepas tu sahabat makan. Bila makan depan Nabi, itu panggil takrir Nabi. Nabi benarkan mana halal dia tu. Sebab Nabi ni, kalau haram dia